Sejarah Tanah Melaka. Seperti mana semua rakyat Malaysia tahu, negara Malaysia datangnya dari negeri Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pengkongsian untuk kali ini bersama saya AI Lili. Dalam pengusulan untuk merujuk semula jatah negara Malaysia yang pernah diguna pakai dari tahun sebelum pasca Merdeka 1957. Dalam kajian dan penapisan sebahagian fitnah dan penggubahan yang telah dibuat oleh di kalangan pemimpin-pemimpin Melayu untuk mendapat kuasa, pangkat dan harta kekayaan di sempadan tanah Melayu Yahuza. Sebahagian pengkosian bahan sumber maklumat yang telah dikumpulkan mengenai sejarah Tanah Melaka dan kronologi jatah negara Malaysia yang ada sekarang ini. Setelah mana dirujuk, penemuan dari sumber yang diguna pakai oleh pihak kerajaan yang ada unsur-unsur kesalahan jenayah di atas pengubahan jatah negara dan pindahan akta pemilikan selepas tahun 1963 dan 1965. Kecurian dari hak pemilikan hak tanah dan buku perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Yahuza 1948 bagi hak milik pengurusan dan pengaruh kuasa sebahagian bangsa Melayu. Seawal waktu tahun 1957. Selepas pelantikan Mr. Presiden yang pertama, Tengku Abdul Rahman bin Al-Hajj di Kuala Lumpur. Kecurian dari hartanah yang digazetkan hak milik kerajaan Tanah Melayu pada tahun 1956 dan Timur Malaysia yang dicuri selepas 1957 dengan Simple Majority di kalangan raja-raja Melayu yang mendaftar sekarang ini. Di dalam perlembagaan Persekutuan 1957 yang diluruskan oleh Sultan Jaya Rey, mereka telah membuat keputusan dalam melantik Mr. Presiden yang pertama, tanpa ada pernyataan atau bukti. Allahyarham Tengku Abdul Rahman memperkenan pelantikan Mr. Presiden bagi pengurusan kerajaan pada waktu itu. Selepas setahun Allahyarham Tengku Abdul Rahman bin Tengku Muhammad memerintahi Bandar Hilir, Melaka, di bawah akta pencerobohan dan sempadan dan kecurian, boleh mendakwa mereka yang berasal dari ahli waris, pewaris bagi hartanah di sebahagian ini. Kalau boleh dirujuk semula dari perjanjian-perjanjian bersama kepimpinan seperti perjanjian King of Hejaz pada tahun 1909 sebelum diperang oleh Prince Saud pada hujung tahun 1925. Dan Ottomani Empire II pada abad ke-14 sampai 17. Sebahagian mereka yang bertahta dan berkerakyatan Malaysia berasal dari luar sempadan, hak pemilikan dan pengkosian hartanah di Tanah Melayu Yahuza. Merujuk juga dari jatah negara dan negeri Melaka. Beberapa persamaan dan perbezaan yang boleh dinyatakan dari maskut tersurat dan tersirat di dalam jatah negara dan jatah negeri Melaka. Dipercayai struktur dan rangka-rangka dalam pembentukan kerajaan negara yang diambil dan disalin semula dari kerajaan dan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Yahuza 1948 sebelum berpindah ke Kuala Lumpur. Dari persamaan jatah negara dan jatah negeri seperti mana 5 bilah keris emas dan simbol pokok Melaka yang dilukis di dalam jatah negara Malaysia di dalam kolom daratan. Merujuk dari maksud tersirat jatah negeri Melaka yang telah digazetkan di dalam perlembagaan negeri dan negara, yang boleh didapatkan sumber maklumat di laman web Kementerian Kerajaan Malaysia. 5 bilah keris yang disusun melintang mewakili 5 pahlawan masyhur di zaman Melaka lama, yaitu Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekyu. Apa yang coba disampaikan di dalam maksud tersirat tentang penceritaan sejarah penguat kuasa antara Datuk-Datuk Laksamana bagi pengurusan dan ketenteraan di Raja Kota Melaka yang boleh direkodkan sebelum abad ke-17. Merujuk di dalam jatah negara bagi jawatan-jawatan Datuk-Datuk Laksamana boleh dirujuk di dalam 4 perisai berwarna antara Datuk-Datuk Laksamana yang telah dilantik dan diberi tanggung jawab bagi pengurusan dan penguatkuasaan di dalam sempadan hak milik kerajaan di Raja Kota Melaka. Dalam pembetulan dan penapisan maksud tersirat yang boleh dinyatakan dan untuk disampaikan di dalam jatah negara di dalam pembentukan kerajaan pada tahun 1948, antara 5 bilah keris emas yang boleh dimaksudkan, antara 5 cabang keturunan kaum kerabat pewaris Tanah Melaka, di mana sebelum terbentuknya kerajaan Malaysia, kerajaan Tanah Melayu Yahuza telah berpengurusan di Bandar Hilir, Melaka. Pengubalan hak undang-undang dan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Yahuza 1948 pada waktu itu dan jatah negara yang baru telah digazetkan di dalam perlembagaan kerajaan. Dari lakaran yang dilukis berbeda
sebuah kerajaan yang terbentuk di bawah seorang raja. Merujuk One Crown di atas awangan Jatanegara dan tiada lambang negeri yang dilukiskan pada waktu pembentukan kerajaan 1885 di Bandar Hilir Melaka. Dirujuk di dalam Jatanegara 1948. Lakaran di dalam satu petak dilatar belakangi warna merah. Tersusun rapi 5 bilah keris emas dalam melambangkan sesuatu kepimpinan antara 5 raja bagi penyandang sesuatu kepimpinan di peringkat pemerintah. Dirujuk dari ahli waris salur jalur yang sama antara ahli waris kaum kerabat Melayu Yahuza yang berasal dari satu sempadan yang sama di dalam tanah Melaka. 4 petak berwarna melambangkan bidang-bidang kuasa bagi pengurusan dan ketenteraan di Raja Kota Melaka. Lambang di atas kolom lautan. Kalau dapat dirujuk dari tahun 1948. Di mana penyataan dan lambang bagi pengurusan di Raja Kepulauan Melaka, yang dipimpin oleh penyandang keris emas yang kelima bagi wakil kaum kerabat Melayu Yahuza dari pewaris keris yang kelima dari cabang yang bungsu antara 5 cabang keturunan di Raja Melayu Yahuza berasal dari sempadan Melaka. Kalau dirujuk dari sistem pengurusan sebelum abad ke-17, di mana ditabalkan seorang King of Strides oleh King of Melaka yang menyandang keris emas yang pertama bagi pengurusan dan ketenteraan di Raja Melaka. Kaum kerabat Melayu Yahuza, yang induk, dari penyataan yang telah diambil dari laman web kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan yang telah diubah dari maksud tersiratnya. Dari tanda hak pemilikan, kepimpinan dan pahaman tugasan-tugasan pengurusan dan penguat kuasa, selepas tahun 1963. Dalam pengubahan yang telah dikesan, dalam menempatkan rakyat mereka dan keturunan majelis raja-raja di dalam sempadan tanah Melayu Yahuza. Hukuman berat dan penunjukan kerakyatan bagi rakyat mereka boleh dijatuhkan, di atas penipuan dan penyelewengan oleh pemimpin mereka. Hak pemilikan hak tanah yang telah direkodkan hampir beribu tahun dan beratus pewaris di kalangan ahli waris kaum kerabat bagi seluruh bangsa Melayu dari cabang keturunan Melayu Yahuza, adalah, dari Seperti Nasi hingga The Southern Hosting, Tanjung Kiai atau Tanjung Pian, dan kepulauan-kepulauan dan daratan di sebahagian di timur. Rujukan yang telah bertulis, dari hak pemilikan hak tanah yang telah diwarisi oleh ahli waris kaum kerabat Melayu Yahuza di sebahagian di timur, merujuk dari wasiat yang awal, wasiat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim telah mewasiatkan kepada Nabi Ishak alaihissalam kesemuanya, dan sebahagian di timur bagi istri-istrinya yang lain. Dipercayai pecahan sempadanan hartanah yang diwasiatkan itu, yang dirujuk dari sebahagian di timur adalah, di ujung benua, di Melayu Campak berdekatan garisan Katulistiwa, Tanjung Piai. Pecahan yang awal, yang terpisah dari hak pemilikan dan hak pengkongsian antara adik-beradik tiri kepada Nabi Ishak alaihissalam di dunia. Pecahan di sebahagian di timur bagi hak milik Nenda Katiara di antara Zimran, Joksan, Medan, Median dan lain-lain. Dirujuk semenanjung tanah Melaka di antara hak pemilikan hartanah bagi hak milik ahli waris Zimran di kalangan serumpun bangsa Melayu yang induk, dari cabang keturunan Melayu Yahuza. Permasalahan pencerobahan dan kecurian dari hak pengaruh kuasa setelah mana diambil alih di kalangan majelis raja-raja yang mendiam 1000 bahasa di peringkat kerajaan negara Malaysia. Penetapan maksud antara negeri-negeri yang tidak bersekutu dan bersekutu di dalam Jatanegara Malaysia yang diubah oleh ahli waris mereka atau di kalangan mereka-mereka yang masih berkhidmat bagi kepimpinan bangsa Melayu di sebahagian di timur. Di kalangan negeri-negeri yang bersekutu seperti Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan sebahagian negeri Pahang berasal dari tanah Melayu di sempadan Myanmar, dan bagi negeri-negeri tidak bersekutu berasal dari tanah Melayu di Thailand. Dirujuk dari penghijrahan manusia setempat selepas abad ke-17 ke tanah Melayu Yahuza, dari alasan dan tujuan penghijrahan meninggalkan hartanah yang telah diwarisi beribu tahun pada waktu itu yang masih lagi dalam kajian. Dipercayai juga dari maksud yang coba dibawa oleh pemimpin-pemimpin Melayu pada pengubahan maksud tersirat, merujuk dari asal-usul mereka sebelum abad ke-17. Di mana satu sejarah lama yang dibawa masuk untuk disampaikan di antara kerajaan yang bersekutu dan tidak bersekutu sewaktu zaman Mahmud II yang dipertuduh di kalangan penyamun dan pembunuh melarikan diri ke utara Bangkok pada abad ke-15. Sebahagian yang bersekutu memberi bantuan dan sebahagian memerangi penyamun-penyamun yang lari ke sempadan utara Bangkok pada waktu itu. Sejarah yang masih belum dirungkai dan keliru tentang keturunan para Meswara yang telah dipertuduh di kalangan perompak di Riau dan Pulau Melaka, bagi pengurusan bagi kerajaan kota Melaka, dan membakar istana di Pulau Melaka.
Direkodkan dalam penulisan sejarah, pembangunan semula istana dan kubu istana sewaktu zaman Portugis abad ke-15 oleh tentara Portugis di Pulau Melaka, dan kedatangan Alfonso de Alburquerque, wakil dari kerajaan Portugis atau seorang peneroka dan pengembara, membawa satu laporan berita tentang penjumpaan koin emas kerajaan Riau yang disambung selepas pertengahan abad ke-14 oleh pengikut-pengikut Mansur Shah dan Mahmud II pada waktu itu. Dipercayai hujung abad ke-14, satu pelayaran dari timur ke barat oleh mereka-mereka yang bersubahat dengan penyamun-penyamun dari selatan Sumatera, telah belayar menaiki kapal samudera, yang sekarang ini dijadikan museum di negeri Melaka, selepas dijumpai di pesisiran pantai di Bandar Hilir, Melaka pada awal abad ke-15, selepas berlaku rompakan dan pembakaran istana di Pulau Melaka. Dipercayai juga, penyamun-penyamun yang merompak kerajaan Pulau Melaka pada waktu itu telah melarikan diri bersama harta kekayaan Pulau Melaka yang bertulis di atas koin emas, Nim Langkaap, Melaka. Mereka telah melarikan diri dengan kapal samudera yang telah disita atau dirampas oleh penguat kuasa Pulau Melaka di sana, merujuk pengumpulan sejarah lama. Berlaku satu penyamaran tentara Portugis pada tahun 1500 oleh orang Melayu berasal dari Medan Sumatera Barat di kalangan mereka-mereka yang bersubahat dengan penyamun-penyamun dari selatan Sumatera. Setelah mana mereka pulang dari pelayaran ke Portugis untuk membayar hutang Palembang dengan koin emas yang disambung di Riau, mereka telah ke Pulau Melaka berbajukan tentara Portugis untuk meminta cukai dan mengujuk kepada wakil kerajaan Pulau Melaka pada waktu itu jikalau enggan membayar cukai, mereka akan menyerang Mesir atau Mekah dengan menggunakan nama kerajaan Portugis. Namun penguat kuasa tidak mengindahkan mereka setelah mana seorang dari ahli waris atau penguat kuasa telah dijumpai meninggal dunia, ditembak di pelabuhan. Lalu penyamar itu ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Dipercayai dua orang penyamar tentara Portugis telah dijatuhkan hukuman mati. Kapal samudera yang telah dinaiki mereka telah dirampas oleh penguat kuasa Pulau Melaka. Selepas beberapa tahun selepas peristiwa itu, Mahmud II telah merencana untuk merompak, mengugut malah beberapa kematian yang telah direkodkan dalam tempo masa sebelum merompak dan membakar istana Pulau Melaka. Dipercayai juga, di mana kali pertama ahli waris keturunan para Mesawara menjejakkan kaki ke semenanjung tanah Melaka pada awal abad ke-15, selepas kapal yang dicuri yang telah dirampas oleh kerajaan Pulau Melaka, berlabuh di persisiran pantai Bandar Hilir Melaka. Mereka telah merobohkan jambatan dan merekrut hampir 20 orang pengkhianat dari pekerja bagi pengurusan di Raja Kota Melaka yang berada berdekatan Bandar Hilir pada waktu itu. Mereka telah melarikan diri mengikut jalan daratan ke Muar, dan mencuri batu bersurat yang dilaporkan hilang. Dipercayai penulisan yang bertulis di dalam batu bersurat itu adalah tanda hak pemilikan hartanah seperti mana buku perundangan, kanun tanah negara dan asal-usul keturunan serumpun bangsa Melayu yang induk di sebahagian di timur. Penyamun-penyamun dan pengkhianat yang meneruskan pelarian mereka bersama-sama harta kekayaan yang dirompak melalui jalan daratan dari Muar sehingga ke Air Hitam sebelum mereka merentasi hutan berlukar ke sebahagian pantai timur, di Mersing. Mereka telah berhenti berehat berdekatan perlabuhan kecil di Mersing dan sebahagian mereka telah berjumpa dengan seorang keturunan Iban yang berasal dari Pulau Iban, Median, yang bekerja di Pulau Borneo. Dalam mencari bapa yang hilang, tidak ada kabar berita tentang bapaknya. Anak Iban, generasi abad ke-14 itu, telah mengikut mereka, antara penyamun-penyamun dan pengkhianat-pengkhianat ke utara semenanjung pantai timur, di mana dipercayai mereka-mereka telah menyembunyikan harta kekayaan yang dirompak itu di pantai timur, di sempadan Terengganu atau Kelantan, sebelum mereka menyembunyikan diri dari penguat kuasa di sebahagian kepulauan di pantai timur. Hanya Mahmud II sahaja melarikan diri ke utara pantai timur. Dipercayai Mahmud II telah menculik seorang bayi perempuan di utara pantai timur dan melarikan diri bersama-sama seorang bayi perempuan ke sempadan kerajaan Siam Lama di Bangkok. Mahmud II telah menyerahkan bayi itu dan menyembunyikan diri untuk beberapa tahun sebelum menjadi kaya raya dari hasil rompakan di utara sempadan Bangkok. Dari tempoh waktu yang boleh dirujuk pada awal abad ke-15 dan sebelum pertengahan abad ke-15, sebelum diperang oleh kerajaan setempat dan orang kampung di atas kesesatan dan penipuan yang berlaku di sana di kalangan penyamun-penyamun yang diburu oleh penguat kuasa Pulau Melaka pada waktu itu. Sebahagian pengumpulan dan penceritaan sejarah lama dalam merungkai keberadaan keturunan selatan Sumatera di
pantai timur yang sedang bertahta dan membawa sejarah palsu atau nenek moyang mereka di tanah Melayu Yahuza. Dipercayai penceritaan yang bertulis di dalam manuskrip berbahasa jauh merujuk dari penulisan-penulisan sejarah lama di antara kerajaan-kerajaan maupun orang awam di sekitar sebahagian di timur pada waktu itu. Selepas abad ke-17, setelah mana ahli waris keturunan Sultan Kelantanese turun dari utara tanah Melayu, dan bermulalah penceritaan sejarah palsu di mana sejarah yang dibawa tentang para Meswara membuka kota Melaka dan mereka adalah pewaris tahta kerajaan Melaka lama. Dipercayai penceritaan itu bermula selepas penjumpaan koin emas yang bertulis Mim Lamkam, Melaka di pantai timur, 200 tahun sebelum, yang telah disembunyikan oleh penyamun-penyamun dan pengkhianat-pengkhianat di kalangan bangsa Melayu pada waktu itu. Beberapa peristiwa yang berlaku, seperti mana peperangan di Kelantan pada abad ke-17 disebabkan penceritaan sejarah palsu. Mereka juga dipertuduh merobohkan istana lama King of Strait di Bandar Hilir, Melaka dan penerapan tanah di sebahagian sempadan negeri Melaka. Pembinaan replika kota Afamosa dari batu kubu istana King of Strait telah didirikan pada abad ke-17. Untuk mengkaburi dan mengelirukan orang tempatan tentang sejarah yang coba dibawa oleh keturunan ahli waris para Meswara pada abad itu. Setelah mana diperang di Kelantan pada abad ke-17, dipercayai, ahli waris keturunan Sultan Kelantanese melarikan diri ke kota tinggi, Johor. Sejarah palsu yang ditulis semula, dan cobaan menghilangkan bahan-bahan bukti tentang sejarah lama. Selepas mereka mengambil alih kepimpinan di tanah Melayu selepas merdeka pada tahun 1957. Masih lagi menjadi tanda tanya tentang manuskrip yang dijumpai di atas sebuah pulau, di bawah kerajaan British yang ada sekarang ini. Setelah mana manuskrip yang dicuri dipercayai dibawa lari ke pantai timur pada abad ke-17 selepas penerapan tanah di negeri Melaka. Penceritaan yang telah dikongsikan dari pengumpulan sebahagian kajian sejarah yang masih dalam penapisan dan pembetulan, dan sebahagian plot-plot penceritaan yang mirip sama dalam penulisan-penulisan sejarah lama, dari apa yang coba disampaikan dan yang dipanjangkan sehingga ke hari ini. Pengusulan-pengusulan dan persoalan-persoalan yang telah diusul ke pihak kerajaan maupun pihak istana untuk menimbangkan dan memberi maklum balas dari hak pemilikan dan hak pengkongsian hartanah dan harta kekayaan di tanah Melayu, di antara yang berhak menuntut sahaja dari terus mencuri dan menjual beli hak milik orang lain tanpa ada asal-usul periksa dari rujukan hak pemilikan hartanah di sebahagian di timur. Penutupan sempadan bagi tanah Melayu Yahuza untuk bangsa lain dan digazetkan hak milik sepenuhnya bagi family members of Malay Yahuza only. Itu sahaja pengkongsian untuk kali ini bersama saya Ai Lili. Jumpa lagi di lain hari. Wallahualam. Terima kasih. Glory of Malaka, Land of Malaka, Land of Malaka.